Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami tentunya dalam Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan dan Cikgu Intan. Jadi untuk hari ini kita sedang belajar dan berdiskusi mengenai tanda jalan dan juga perabot jalan. Jadi untuk segmen ini saya percaya cikgu akan beralih pula kepada susun atur perabot jalan, kan? Ya, betul. Jom betul, kita Irfan. mulakan. Okey, untuk kita buat susun atur perabot jalan, kita kena ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Kita tak boleh main letak je, Irfan. Apa jadi kalau kata kita main letak je tanda amaran ataupun tanda larangan dan sebagainya? Buatkan orang keliru. Ya, dia mengelirukan pengguna. So that's why kena ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, kita tengok yang pertama. Memastikan papan tanda boleh dilihat walaupun dalam keadaan hujan lebat dan jarak jauh. Biasanya kita akan nampak itu adalah sebagai kita punya panduan kita. Kalau kata berlakunya hujan lebat, kita akan tengok dia mesti jelas. Kalau tak jelas itu maknanya papan tanda tu mesti diguna yang tak berkualiti. Dia tak ikut spek yang telah ditetapkan oleh JKR dan sebagainya. Yang kedua, memastikan maklumat dan simbol dalam papan tanda mengandungi maklumat yang betul, padat dan mudah difahami. Jangan buat karangan sepanjang-panjangnya pula. Siapa sempat nak baca, cikgu? Siapa sempat Tengah nak baca? memandu ni. Ya, betul. Tengah memandu, jangan. Kadang kita tak pernah sampai kat tempat tu. Okey. Tiba-tiba kita pergi, dia bagi ayat, okeylah, ayat panjang tiba-tiba jawi pula. Sudah. Betul. Macam mana? So, dia akan mengelirukan pengguna dan menyebabkan pengguna tu rasa susahlah kan? Dia keliru lah, cikgu. Ya, dia dah keliru. Okey, yang ketiga, kita kena pastikan papan tanda kita diletakkan di tempat yang selamat dan tidak mengganggu. Ini tak pergi letak betul-betul kat tengah jalan. Aduh. Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai. Ya, tak sesuai. Dia akan mengganggu pengguna dan menyebabkan kemalangan. Okey, seterusnya kita pergi perkara yang perlu diberi perhatian adalah memastikan tanda jalan seragam. Pernah tak kita jumpa tanda jalan sekejap besar, kejap kecil? Lepas tu sekejap lagi ikut suka dia je. Color pun ikut suka. Ada tak? Pernah tak nampak dekat Malaysia ni macam tu? Tak ada, cikgu. Ya, tak ada. Mesti dia seragam dan dilihat sepanjang masa. Ini tak ikut suka je. Kejap malam nampak, siang tak nampak. Tak boleh. Dia mesti dilihat sepanjang masa. Tak kisah siang ataupun malam. Dan dia akan pantulkan cahaya. Maknanya pada waktu malam dia akan pantulkan cahaya, so kita akan nampak tanda jalan kita. Okey, yang kelima, memastikan tiang paduan dipasang pada bahagian kiri dan kanan, terutamanya pada bahagian selekor dan jalan yang berbahaya. Dia bagi kita alert lah bahawa kawasan itu adalah kawasan selekor dan kita akan lebih berhati-hati. Okey, dan yang terakhir adalah memastikan lampu jalan dipasang pada kawasan persimpangan bagi mengelakkan kemalangan pada waktu malam. Sebab tu kita kena pasang lampu pada persimpangan. Kalau kata tak ada lampu pada persimpangan, Irfan, apa akan jadi? Mungkin saya tak nampak, cikgu, dan mungkin akan berlaku lagi kemalangan jalan raya. Akan berlaku lagi kemalangan sebab kita kat situ kawasan kita tak tahu siapa. Misalnya siapa yang kat depan kan? kita. Siapa depan kita, siapa yang nak jalan dulu. Betul. Kalau yang jenis ikut peraturan bagi signal, okey. Okey, cantik. Cantik, kita tahu. Tapi kalau kata yang jenis tak bagi signal, tak ada pula lampu jalan. Kita pula menonong je jalan. Mulalah berlakunya kemalangan. Okey, itu dari segi susun atur perabot jalan. Okey. Okey, boleh tak kalau kata saya nak minta pelajar bagi pendapat. Apa jadi kalau kata di Malaysia, di jalan awak sendirilah, tak adanya perabot jalan. Okey, saya mulakan dengan Farzana. Boleh? Silakan, Farzana. Wah, gelak besar dia. Baik. Nampaknya tersenyum lebar. Mungkin dia ada banyak idea nak curahkan, cikgu. Silakan. Soalan cikgu tadi, kalau tak ada perabot jalan apa pendapat awak jalan kalau kata sendiri? tak ada perabot jalan? Apa yang akan berlaku dekat awak ataupun orang sekelilingnya? Biasalah kalau tak ada perabot jalan akan aksiden. Okey. Lepas tu dia menyusahkan orang untuk jalan-jalan tu. Menyusahkan orang lain. Okey, betul. Sila. Lepas tu ada lagi orang lain? Yang lain nak membantu. Apa lagi pendapat awak? Dina, boleh saya minta pendapat awak? Rakan-rakan yang nak tambah kepada jawapan Farzana tadi, silakan. Cikgu, jalan akan jadi huru-hara. Jalan jadi huru-hara. Ya, huru-hara. Sebab dia macam serabut. Ya, betul. Serabut lah, kan? Serabut. Semua orang rasa betul.
Dia buat betul sebab Dia nak apa? lalu dulu. Semua dia. dia? Nak lalu dulu. Ya, betul. Sebab dia rasa dia betul. Tak ada tanda yang menyatakan kat situ tak boleh, itu tak boleh ini. Betul. So dia rasa semua betul. Okey, Syaz, apa pendapat awak kalau tak ada tanda lalu lintas dan tanda jalan ni? Pendapat saya kalau tak ada nanti boleh menyebabkan kemalangan dan tidak berlaku dan tak selamat lah kalau nak Tak mandi. selamat. Okey. Walaupun nak keluar daripada rumah, tak adanya bonggol tu kan, membahayakan kanak-kanak. So, Betul. tak apa pentingnya tanda jalan ni walaupun dah depan rumah kita je pun. Okey, yang terakhir Akila, ada tak idea, pendapat kalau tak adanya tanda lalu lintas dan tanda jalan? Boleh buka mikrofon dulu Akila. Kita tak dengar suara awak dekat sini, suara Akila kat sini. Boleh dekatkan lagi Dekatkan mikrofon mikrofon. dengan mulutnya. Tak dengar lah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, Mungkin nampaknya ada rakan lain yang boleh jawab. Okey, betul. Mungkin ada. Tak apa, tak apa Kila, kita dah mencuba nak buat macam mana. Betul. Okey, tak ada masalah. Okey. Cikgu, Irfan ada soalan. Okey, Irfan. Contohlah, kalau kita keluar rumah, memang tak ada tanda jalan, tak ada perabot jalan. Jadi sebagai seorang pengguna jalan raya, cikgu, macam mana kita nak lagi berhati-hati? Maksud saya dekat sini, adakah kita kena macam sentiasa berwaspada, tengok dulu kanan kiri ke apa semua? Atau macam mana? Okey, kalau macam sebelum kita ambil lesen, ingat tak? Dia Okey. mesti kata kena jalan utama yang kena jalan dulu. So kita di persimpangan maknanya jalan utama yang kena jalan dulu. So kat situ kita dah boleh alert. Okey. Kadang tak semua persimpangan dia ada tanda lalu lintas. So Setuju. kita sendiri yang dah tahu, kalau siapa yang ambil lesen mesti ingat. Ingat. Kan? Ingat tak Irfan? Ingat, cikgu. So mesti akan ingat bahawa orang yang berada di jalan utama yang Okey. akan jalan dahulu, kemudian baru kita masuk. So apa-apa pun utamakan, tak apa kita akan utamakan yang belah kanan kita. Belah kanan, Dia okey. masuk dulu dan baru kita. Itu Baik. adalah salah satu tips lah. Itu dah macam JPJ pula saya. Tapi masih berkenaan, contohlah kalau Ya, kita nak betul. jumpa tanda jalan kan Betul. cikgu. Baik, Ya. terima kasih cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sepanjang 1 jam ini mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan. Silakan cikgu. Okey, untuk perabot jalan, apa yang pelajar perlu tahu, perlu klasifai adalah jenis-jenis tanda lalu lintas. Ingat, ada tanda mandatory, ada tanda larangan, amaran dan juga maklumat. Ingat bentuk, ingat color, insya-Allah boleh jawab. Bila dia minta cadangan dan justifikasi, ingat buat dalam bentuk table. Insya-Allah boleh dapat full mark kat situ. Kita mudahkan pemeriksa, pemeriksa akan bagi lagi banyak markah kat kita. Betul. Janji jawab soalan dengan betul. Jangan lari banyaklah. Jangan Yang lari penting banyak. kita bagi apa yang pemeriksa nak dan kita akan dapat markah yang sepatutnya. betul. Baik. Terima kasih Cikgu Intan kerana bersama saya pada hari ini. Tentunya untuk sukses SPM 2022 dengan tajuknya perabot jalan. Bukan di rumah saja perabot, di jalan juga ada. Jadi jangan kita sentiasa leka dan kita kena patuh kepada semua undang-undang di jalan raya. Jumpa lagi insya-Allah. Saya Irfan Syahmi. Assalamualaikum.